Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan belajar lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2, yang mana kita akan masuk kepada bahagian akhlak. Hari ini kita akan belajar, tajuknya ialah malu perisai iman. Malu perisai iman. Baik, kita lihat kepada objektif pembelajaran, memahami maksud dan contoh sifat malu. Kita nak faham dulu apa benda yang dikatakan sebagai malu tu. Yang kedua, mengetahui sifat malu yang dilarang. Yang ketiga, mempelajari hubungan sifat malu dan iman. Seterusnya, seperti biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baiklah, kita terus kepada pelajaran kita. Maksud malu ialah malu dari segi bahasa. Maksudnya ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Rupanya malu ni merupakan fitrah manusia. Rasa segan ni merupakan fitrah manusia. Jadi, dari sudut bahasa, malu ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Orang yang tak ada rasa malu tu adalah merupakan orang yang telah pun lari daripada fitrah asal manusia. Dari sudut istilah, berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Bila mana buat suatu perkara yang buruk, maka dia akan rasa terhina, dia akan rasa dia dipandang rendah. Ini dipanggil sebagai sifat malu. Sebagaimana yang kita bincangkan ini, dari sudut istilah, iaitu berasa aib atau perasaan tidak selesa apabila melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina atau dipandang rendah. Baik, dalil bagi sifat malu, firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam apabila dia telah pun melarikan diri daripada Firaun. Kita ingat balik cerita Firaun kejar Nabi Musa setelah Nabi Musa tampar keluarga Firaun, saudara mara Firaun ditampar oleh Nabi Musa sampai mati. Maka Firaun jadi marah dan kejar Nabi Musa. Bila Nabi Musa lari sampai ke kawasan yang dinamakan sebagai Madian, maka di sana Nabi Musa telah melihat dua orang perempuan. Masa tu tak kenal lagi. Dua-dua perempuan itu adalah anak-anak kepada Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib ni dah tua dah, tak mampu bekerja. Kerana itu anak-anak perempuannya lah yang mengembala, jaga binatang ternakan mereka ketika itu. Lalu Nabi Musa AS kasihan melihat perempuan itu. Nabi Musa tolong memberi minum binatang ternakan yang dibela oleh kedua-dua beradik perempuan itu. Maka pada hari itu, dua orang anak Nabi Syu'aib ini dapat balik awal ke rumah. Menceritakan tentang apa yang berlaku, tentang seorang pemuda yang membantu dia ketika mana orang ramai ataupun lelaki-lelaki duk berebut-rebut untuk memberi minum binatang-binatang ternakan mereka. Lalu Nabi Syu'aib pun memerintahkan kepada anak-anaknya, memerintahkan salah seorang daripada anaknya supaya pergi panggil Nabi Musa, ajak Nabi Musa untuk datang ke rumah mereka. Jadi Allah SWT bercerita, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Maksudnya ialah, فَجَاءَتْهُ, maka datanglah perempuan itu kepada Nabi Musa AS. Dua kata, ihdahuma, seorang dia datang jumpa Nabi Musa. Tamshi ala istihya, berjalan dalam keadaan malu. Berjalan malu-malu je berjalan. Qalat, bila sampai kepada Nabi Musa, dia pun berkata, inna abi yad'uk, sesungguhnya ayah aku ajak kamu.
liyajziyaka, untuk bagi upah pada kamu. Untuk bagi ganjaran. Ajra ma saqaita lana. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberi ganjaran, upah terhadap apa yang telah engkau beri minum kepada kami, iaitu kepada binatang-binatang ternakan kami. Jadi, daripada sini kita dapati ada satu perkataan istihya, iaitu ada perasaan malu. Ini merupakan dalil adanya sifat malu dalam diri manusia yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Baik, dalil yang kedua daripada hadis, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Wa khuluqul islami al-haya'u. Dan akhlak Islam adalah malu. Maknanya sifat malu ini sebahagian daripada akhlak Islam yang penting. Baik. Dalil seterusnya ialah inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan. Dan sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada ketenangan jiwa. Terus, dalil lagi terhadap sifat malu, iaitu sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu mahu, apa yang kamu suka. Ini bukan suruh, ini sindir. Sindiran daripada Rasulullah SAW kepada kita. Kalau kamu tak ada rasa malu, maka kamu buatlah benda yang kamu mahu. Sedangkan di situ terdapatnya suatu larangan daripada Rasulullah SAW agar kita ini hendaklah ada dalam diri kita sifat malu, kerana sifat malu ini mencegah kita daripada melakukan banyak perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat malu. Contoh sifat malu ialah sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah lah. Kalau kita nak tengok sifat malu yang paling utama, tengok pada Rasulullah. Rasulullah melakukan banyak ibadat kerana malu kepada Allah dan ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah buat banyak ibadat. Contohnya, apabila ditanya kepada Rasulullah yang gigih solat malam sehingga bengkak kaki baginda, iaitu Rasulullah solat pada waktu malam sampai bengkak-bengkak kaki. Maka Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, kenapa sampai begitu sekali? Sedangkan kamu telah pun diampunkan dosa kamu. So, dosa yang terdahulu, yang kemudian. Maknanya dijaga Rasulullah ini daripada melakukan dosa. Lalu jawab Nabi SAW dengan jawapan yang sangat ringkas, iaitu sabda baginda, afala akunu abdan syakura. Maksudnya, adakah tidak boleh jika aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya Rasulullah SAW melambangkan kesyukuran nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya itu dengan melakukan amal ibadah. Ditambah pula dengan rasa malu kepada Allah. Kerana Allah, kalau bahasa mudah yang kita nak sebutkan, terlalu banyak jasa Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada baginda Nabi, juga kepada kita. Maka sepatutnya kita rasa malu dengan Allah. Maka kita tingkatkan ibadah kita. Kita elakkan diri dari melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita lihat. Contoh bagi sifat malu juga ialah malu melakukan perkara haram. Ini contoh bagi sifat malu yang dituntut. Yang dituntut dalam agama kita. Kita ni kena malu untuk apa? Malu lakukan perkara haram. Contoh apa? Berjudi, minum arak, mendedahkan aurat. Apa sahaja perkara-perkara haram, itu yang dikira sebagai dosa itu, maka kita sepatutnya ada rasa malu untuk melakukan perkara tersebut. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah. Allah suruh apa? Allah suruh solat. Jangan tinggalkan solat. Kenapa? Kalau tinggalkan solat, malu kepada Allah SWT. Allah suruh kita berpuasa, maka sepatutnya kita puasa. Tapi bila mana kita rasa tak nak puasa, kita rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malu yang dituntut, yang dipuji dalam agama. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat.
Contoh tidak menunaikan solat sunat rawatib. Kita lepas solat, solat fardu, kita terus nak pergi. Tapi fikir balik, malu. Patutnya kita tunaikanlah dulu solat. Tadi yang Allah perintahkan dalam perintah yang wajib. Yang ini Allah minta atau Allah suruh kita buat dalam perintah sunat. Maka kita pun dengan rasa malu, kita buat solat tadi. Kerana apa? Kalau kita tak buat, kita akan rasa malu dengan Allah. Kita akan rasa malu dengan pencipta kita yang menciptakan kita dan memberikan banyak nikmat kepada kita. Yang keempatnya, malu melakukan perkara makruh. Apa dia perkara makruh? Makan dengan tangan kiri contohnya. Makruh kita makan dengan tangan kiri. Allah bagi kita tangan kiri ni layak untuk buat apa? Tangan kiri ni nak basuh najis. Tangan kiri ni kita buat benda-benda yang kurang mulia. Maka benda-benda yang mulia seperti makan dan kita nak melakukan perkara-perkara yang baik, maka kita gunakan tangan kanan terlebih dahulu. Tengok, sifat malu yang dilarang. Malu belajar. Malu nak belajar. Orang semua pakat pergi belajar, dia malu nak pergi. Contoh, kalau malu belajar ni contoh macam mana? Malu berada di hadapan kelas. Nak duduk curuk-curuk belakang. Malu bertanya guru. Malu membaca di khalayak ramai. Ustaz suruh baca, guru suruh baca, suruh jawab. Malu, sipu-sipu ni bukan malu ni. Dalam bahasa Arab dia panggil khajal. Khajal ni makna malu, tak bertempat dia panggil. Okey. Al-haya, malu yang dimaksudkan di sini, yang dilarang syarak juga ialah malu melakukan perintah Allah. Malu menjadi imam solat. Malu nak tutup aurat dengan baik. Ada orang yang kalau nak pakai pakaian menutup aurat yang elok, dia malu. Dia kata, tak naklah aku nanti nampak macam ustaz, nanti nampak macam ustazah. Ini terbalik. Sepatutnya dia rasa malu apabila sebahagian daripada auratnya dilihat oleh orang lain. Patutnya dia pakai pakaian yang betul-betul menutup aurat. Supaya apa yang dilakukan itu bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya malu melakukan kebaikan, malu bertanya, malu memakai pakaian untuk aurat pun sama juga dengan sempurna tu. Dia malu nak buat benda-benda yang begitu. Ini termasuk dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita, kerana malu itu adalah malu yang dilarang daripada kita untuk melakukannya. Hubungan sifat malu dan iman. Rasulullah SAW menyatakan bahawa al-haya'u minal iman. Al-haya' malu minal iman, daripada iman. Jangan terjemah malu setengah daripada iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Dia adalah sebahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kepentingan sifat malu, mencegah diri dari melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Bila mana kita malu, dia akan mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang berbentuk maksiat kepada Allah SWT. Menjadi benteng keimanan kerana orang yang malu akan menjaga maruah diri. Bila mana dia malu, dia akan jaga maruah diri dia daripada tercemar, kerana dia tahu dia kena jaga daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Sifat malu pada seseorang akan menyerlahkan kecantikan akhlaknya. Dia akan tampilkan akhlak-akhlak yang baik untuk menunjukkan keelokan akhlak, walaupun ditunjukkan kepada manusia, tetapi ia adalah merupakan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Keempat, orang yang pemalu sentiasa terhindar dari melakukan maksiat. Dia terhindar dari melakukan maksiat kerana sifat malunya, dia malu nak buat, malu pada Allah, malu pada orang ramai. Jadi, sifat malu ini mencegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan keempat, seorang beriman kepada Allah akan merasa malu untuk melakukan maksiat. Terangkan hujah anda. Soalannya apa? Kenapa orang beriman rasa malu untuk melakukan maksiat? Dah Ustaz katakan, soalan kebat ni ada dua je. Tak kira lah hujah ke apa ke yang dibawa datang. Soalannya adalah kenapa, bagaimana. Itu sahaja soalan kebat. Jadi kita tengok. Tidak selesa melanggar perintah Allah. Gitu jawapan dia.
tidak selesa melanggar perintah kerana takut dan malu kepadanya. Itu kepada Allah SWT. Kesannya kecantikan akhlak dan kemuliaan insan semakin terserlah. Bila mana kita ada rasa malu, kita akan tunjukkan akhlak yang mulia. Makin nampaklah keelokan akhlak sebagai seorang Muslim. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menghindarkan diri daripada melakukan maksiat agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Ustaz baca sekali lagi. Tidak selesa melanggar perintah Allah kerana takut dan malu kepadanya. Kesannya, kecantikan akhlak dan kemuliaan insan semakin terserlah. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menghindarkan diri daripada melakukan maksiat agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Akhirnya, sebagai penutup, jawab soalan di bahagian deskripsi. Di bahagian bawah ada link tu. Kemudian, share, subscribe video ini kepada yang lain. Dan, mudah-mudahan pelajar-pelajar sekalian dapat mendapat pahala kerana berkongsi perkara-perkara yang baik. Kerana kita ini disuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada perkara-perkara yang baik dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara-perkara dosa dan kemaksiatan. Jadi Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.